Bab 1. Pengenalan. Bab 1. Pengenalan. Pengenalan terbagi kepada 4. Pendahuluan, objektif kajian, permasalahan kajian dan skop kajian. Untuk pendahuluan, perkembangan pemikiran liberal disebabkan teknologi yang semakin pesat dan kurangnya pengawasan yang ketat oleh ibu bapa menyebabkan banyak remaja yang terjerumus ke arah pemikiran ini. Dampaknya lebih signifikan kepada golongan belia berbanding warga yang lebih berusia. Untuk objektif kajian, kami mengepasti pemahaman dan pandangan responden terhadap isu LGBT, melihat kesan aliran pemikiran liberal. Untuk permasalahan kajian kami, liberal bermula pada masa Renaissance. Ramai anak muda yang hanyut dengan pemikiran ini. Kelemahan kempen yang telah dijalankan oleh pelbagai pihak menyebabkan pemikiran liberal ini tidak dapat dibendung. Skop kajian kami ialah pelajaran universiti dan lingkungan umum belia, kerana mereka yang akan menjadi tampuk pimpinan pada masa hadapan. Bab 2. Kajian literatur. Untuk definisi liberalisme LGBT. Liberalisme adalah sebuah fahaman berbentuk sekularisme di mana konsep bentuk ini adalah memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan itu dilakukan secara bebas dari ketentuan setiap agama. Manakala L, lesbian, membawa maksud perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap kawan sejenisnya. G, gay, merupakan lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kawan sejenisnya. Manakala bisexual, iaitu B, merupakan kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki dan perempuan. Dan sekali transgender, iaitu T, merupakan amalan songsang dan pelakuan yang bertentangan dengan jantina, iaitu pertukaran jantina lelaki ke perempuan dan jantina perempuan ke lelaki. Jadi secara umumnya, liberalisme LGBT ini ialah sebuah ideologi secara bebas terhadap penerimaan amalan LGBT yang membatasi luar tabiat manusia, di mana tujuan LGBT ini untuk memperjuangkan hak asasi sesama manusia ke seluruh negara. Ada sesetengah negara yang menerima LGBT ini seperti Amerika Syarikat dan Perancis, manakala ada sesetengah negara yang menolak LGBT seperti Malaysia yang menolak atas sebab bertentangan dengan budaya, agama dan undang-undang negara. Seterusnya, faktor pelibatan individu terhadap komuniti LGBT. Terdapat 3 faktor pelibatan individu ini dalam komuniti LGBT, iaitu yang pertama, kurang pengetahuan dan penghayatan ilmu. Yang kedua, konflik hubungan keluarga, dan akhir sekali, orientasi seksual yang tidak terkawal sejak kecil. Seterusnya, impak adanya pemikiran liberalisme dalam kehidupan seharian adalah masyarakat terdedah kepada benda negatif, peningkatan kes penyakit STD, mengganggu keharmonian agama dan seks wanita. Cabaran masyarakat terhadap pemikiran liberalisme. Masyarakat golongan liberalisme mempertikaikan hak kebebasan jantina dan mereka menganggap perbuatan hanyalah dosa kecil. Jadi untuk rangka mengatasi pemikiran liberalisme dan liberalisme ini, pemantauan media sosial oleh pihak kerajaan, pemantauan ibu bapa terhadap orientasi kanak-kanak dan pengawalan rakyat yang baik. Bagi kesimpulan bab 2 adalah jasa masyarakat dalam menteras golongan LGBT dan golongan LGBT semakin membimbangkan. Ini kerana golongan LGBT jika kita lihat pada zaman sekarang dan sebelumnya, trend peningkatan LGBT semakin meningkat dan ini sangat membimbangkan. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada bab ketiga, iaitu bab kajian metodologi. 3.1. Perkenalan. Maksud metodologi menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah suatu sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam suatu kegiatan semasa melakukan kajian tertentu untuk mencapai tujuan kajian tersebut. Dan tujuan kaedah ini adalah untuk mengawal dan mempersembahkan data yang diperoleh oleh pengkaji kepada suatu bentuk yang lebih bermakna dan mudah untuk difahami. Kemudian 3.4. Cara mendapatkan responden. Sampel yang disediakan bertujuan untuk digunakan atas sebab dan ciri-ciri tertentu. Kajian ini melibatkan 115 orang responden dan cara yang digunakan adalah mengisi borang soal selidik. Responden perlulah mengisi Google Form yang telah disediakan dan menjawab beberapa soalan serta pandangan mereka secara atas talian. Dan kajian ini diadakan sepanjang 12 Mei 2022 sehinggalah 16 Mei 2022. Seterusnya 3.6. Pengedaran borang soal selidik. Edaran borang soal selidik ini diedar melalui atas talian iaitu Google Form, dan borang soal selidik ini disebarkan melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram sebagai platform utama. Dan borang soal selidik ini mengandungi sebanyak 20 soalan menggunakan kaedah kuantitatif. Seterusnya, rujukan. Selain daripada menggunakan Google Form untuk mendapatkan maklumat, pengkaji juga menggunakan cara melayari internet, blog dan artikel untuk mendapatkan maklumat tambahan. Akhir sekali, kesimpulan bab 3. Bab ini menerangkan berkenaan proses kajian dan metodologi yang telah digunakan dalam kajian ini. Kajian ini telah menggunakan kaedah pendekatan secara kuantitatif untuk mendapatkan data dan maklumat. Bagi tujuan pengumpulan data pula, teknik pengedaran borang soal selidik secara atas talian telah digunakan menggunakan aplikasi Google Form, dan sebanyak 20 soalan telah dikemukakan dalam borang soal selidik tersebut. Bab seterusnya pula akan menceritakan mengenai hasil dapatan daripada kajian ini. Sebelum kita ke bahagian A, iaitu demografi responden. Objektif untuk bahagian ini adalah untuk mengkaji jumlah responden daripada pelbagai latar belakang. Baiklah, daripada segi umur, status pendidikan dan jantina. Sebanyak 115 respon telah diterima dalam kajian ini. Daripada segi umur, 18 tahun ke bawah sebanyak 4.3% dan 19 tahun ke atas adalah sebanyak 95.7%. Manakala jantina pula, lelaki sebanyak 35.7% dan perempuan sebanyak 64.3%. Dilihat daripada status pendidikan, yang masih sekolah menengah berjumlah 6.1%. Daripada status pendidikan tamhidi, diploma dan SPM Staraf 20.9%, sarjana muda 70.4%, sarjana
2.6% dan tiada doktor falsafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif bin Suri, nombor metrik 1212832. Hari ini saya akan membentangkan analisis kajian untuk objektif yang pertama. Objektif pertama dalam kumpulan kami adalah untuk melihat tahap kefahaman aliran pemikiran liberal mengenai komuniti LGBT dalam kalangan pelajar USIM dan orang awam. Bagi soalan yang pertama, sebanyak 114 orang mengetahui apakah itu LGBT, manakala seorang tidak mengetahui apakah itu LGBT. Bagi soalan kedua, responden boleh memilih lebih daripada satu jawapan. 95 orang responden memilih bahawa LGBT itu adalah suka sesama jantina, manakala 3 orang memilih bahawa LGBT adalah perkara yang dibenarkan dalam setiap agama. 46 orang memilih bahawa LGBT itu adalah pertukaran jantina, manakala 62 orang memilih bahawa LGBT itu ialah suka sesama dan berlainan jantina. Bagi soalan ketiga, kesemua 115 orang responden memilih bahawa LGBT adalah diharamkan dalam agama Islam. Bagi soalan keempat, seramai 17 orang responden memilih bahawa LGBT dibolehkan dalam agama-agama lain, manakala seramai 98 orang memilih bahawa LGBT tidak dibolehkan dalam agama-agama lain. Bagi soalan kelima, responden boleh memilih lebih daripada satu jawapan. Soalan kelima adalah berkaitan dengan sebab individu boleh terjerumus dalam komuniti LGBT. 100 orang responden memilih bahawa individu mendapat kurang didikan agama. 58 orang responden memilih bahawa individu mendapat kurang kasih sayang daripada ahli keluarga. 73 orang responden memilih bahawa individu tidak dapat mengawal nafsu syahwat mereka, manakala 69 orang responden memilih bahawa individu mempunyai perasaan ingin mencuba. Sekian, terima kasih. Saya akan teruskan pembentangan pada hari ini dengan membentangkan hasil kajian kami bagi objektif yang kedua, iaitu untuk mengkaji kesan negatif aliran pemikiran liberal terhadap gaya hidup masa kini mengenai komuniti LGBT. Dalam bahagian ini terdapat 2 soalan yang memerlukan responden memberikan pendapat berkaitan perkara ini. Soalan pertama adalah responden ditanyakan pendapat tentang adakah aliran pemikiran liberal mengenai LGBT membawa kesan negatif terhadap gaya hidup masa kini. Hasil kajian kami menunjukkan seramai 115 orang responden menyatakan ya dan bersetuju terhadap perkara ini. Soalan kedua pula merupakan soalan yang berkaitan dengan kesan negatif aliran pemikiran liberal terhadap gaya hidup masa kini mengenai LGBT. Responden diberikan 5 kesan negatif yang kami dapati dan mereka diminta untuk menyatakan pendapat mereka sama ada setuju, kurang setuju atau tidak setuju. Kesan negatif yang pertama adalah kerosakan sosial masyarakat. 115 orang responden bersetuju bahawa LGBT membawa kesan negatif terhadap gaya hidup masa kini. Kesan negatif yang kedua adalah peningkatan isu seks luar nikah. Majoriti 109 orang bersetuju bahawa ia mendatangkan kesan negatif, manakala 4 orang kurang bersetuju dan 2 orang tidak bersetuju dengan pernyataan mereka. Kesan negatif yang ketiga telah dipersetujui seramai 114 orang responden bahawa LGBT adalah antara penyebab peningkatan kes penghidap penyakit kelamin atau STD dan 1 orang responden menyatakan pendapat kurang bersetuju. Kesan negatif yang keempat adalah keruntuhan institusi keluarga. Telah mendapat 114 orang responden yang menyatakan setuju dan hanya 1 orang yang menyatakan kurang bersetuju. Kesan yang terakhir adalah keruntuhan nilai agama. Seramai 114 orang responden bersetuju bahawa LGBT menyebabkan keruntuhan nilai agama dan 1 orang tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Untuk objektif 3 pula adalah untuk mengkaji kesan negatif terhadap pemikiran liberal atas gaya hidup komuniti LGBT sekarang. Jadi terdapat 5 soalan. Untuk soalan pertama, responden belum menyatakan setuju ataupun tidak setuju bahawa pemikiran liberal merupakan cabaran untuk meninggalkan perkara ini. Untuk soalan kedua pula terbagi pada 3 pecahan, iaitu cabaran yang dihadapi oleh masyarakat. Cabaran pertama adalah komuniti LGBT itu sendiri menyatakan bahawa ini merupakan hal mereka dan tidak perlu usik masuk campur hal mereka. Untuk cabaran kedua pula ialah mereka bebas. Mereka berfikiran bebas untuk mencintai sesama jantina ataupun berlainan jantina. Dan cabaran ketiga pula adalah mereka menganggap bahawa ini hanyalah sekadar usaha kecil. Untuk soalan ketiga pula, responden belum menyatakan semudah ataupun sukar bahawa senang ataupun susah untuk membimbing komuniti LGBT ini ke jalan yang benar. Soalan keempat pula adalah cara mengatasi yang disediakan dan responden belum menyatakan apa pilihan yang terbaik. Dan di sini cara yang paling ramai responden setuju adalah berfikir bersandarkan agama terlebih dahulu sebelum bertindak. Dan cara yang paling sedikit adalah pengaruh daripada rakan sebaya itu. Dan untuk soalan terakhir, untuk objektif 3 ini adalah responden belum menyatakan setuju ataupun tidak setuju bahawa dengan cara memulakan komuniti LGBT ini dapat memberi kesedaran kepada mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Aib bin Abdul Ghafar dengan nombor metrik 1212810 dan hari ini saya akan membentangkan bab 5 iaitu perbincangan dan rumusan untuk kajian ini.
Isi pertama yang saya ingin rumuskan dalam kajian ini ialah tentang kesan-kesan negatif aliran pemikiran liberal komuniti LGBT ini. Dan di sini kita dapat melihat 5 kesan negatif. Yang pertama, kerosakan sosial masyarakat. Yang kedua, isu seks luar nikah meningkat. Yang ketiga, peningkatan kes penghidap penyakit STD. Yang keempat, keruntuhan institusi keluarga. Dan yang kelima, keruntuhan nilai agama. Selain daripada kesan-kesan negatif, komuniti LGBT ini juga memberikan beberapa halangan ataupun cabaran kepada mereka yang ingin menangani pemikiran liberal tersebut. Antara cabaran-cabarannya ialah dicemuh oleh komuniti LGBT yang menyatakan ungkapan seperti kubur masing-masing. Komuniti LGBT juga berfikir mereka bebas untuk mencintai seseorang tanpa memikirkan jantina, dan akhir sekali komuniti LGBT menganggap perbuatan LGBT ini hanyalah dosa kecil. Oleh itu, kumpulan kami telah mengenal pasti beberapa cara untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Cara yang pertama ialah dengan berfikir bersandarkan agama sebelum melakukan suatu tindakan. Yang kedua ialah menapiskan konten media sosial melalui pihak berkuasa. Yang ketiga ialah ibu bapa haruslah memantau orientasi seks anak-anak mereka supaya ia dapat dikesan di peringkat yang awal. Dan yang terakhir ialah menggunakan pengaruh daripada rakan sebaya dengan sebaik mungkin. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.